Rasulullah SAW telah melakukan uzlah dan khalwat sebelum beliau dilantik jadi Nabi dan Rasul. Di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan dengan istilah tahannus. Nabi meninggalkan rumah di kota Mekah, pergi ke Gua Hira di atas Jabal Nur, duduk di sana selama 30 hari berbekal dengan buah tamar dan air sejuk. Habis 30 hari Rasulullah turun, ambil bekal lagi, naik lagi 30 hari lagi, turun lagi. Macam itulah berturut-turut selama 3 tahun. Amalan Rasulullah itu disebutkan di dalam hadis Muslim dan juga di dalam sirah, ya. Misalnya sirah Nabawiyah Ibni Hisham, sirah Nabi yang ditulis oleh tokoh sirah Ibnu Hisham. Dalam sirah, di dalam Sahih Muslim, amalan Nabi meninggalkan rumah, duduk dalam Gua Hira ini diistilahkan tahannus. Sahabat pernah mendengar kata-kata Aisyah, ya. Kata Sayyidatina Aisyah, Rasulullah SAW apabila umurnya dekat-dekat 40 tahun, ya, Rasulullah disebut khubbiba ilahi at-tahannus. Rasulullah itu dijadikan hatinya itu suka tahannus, beruzlah dan berkhalwat di mana? Di dalam Gua Hira, yang akhirnya diakhiri, ya, dengan kedatangan Jibril menyampaikan 5 ayat dari suratul Alaq. Dengan itu berakhirlah tahannus Nabi atau uzlah dan khalwat Nabi, ya. Apa yang kita perlu perhatikan ialah akhir Nabi tahannus, akhir Nabi uzlah dan khalwat di dalam Gua Hira di atas Jabal Nur. Apa akhirnya? Ialah didatangi oleh Jibril kali pertama, disampaikan 5 ayat dari suratul Alaq. Dan ayat yang pertama, ayat ketiga itu ada mengandungi amalan tarekat. Saya dah sebut banyak kali tentang ayat 1, ayat 3 suratul Alaq. Nabi diperintah berzikir terus menerus, menyebut nama Allah sambil tafakkur kepada keagungan Allah dan kesempurnaan Allah. Allahu khaliqu syai'in, Allahu al-akram. Selain daripada itu, Rasulullah juga telah melakukan i'tikaf sesudah Rasulullah berhijrah ke Madinah. Pada tahun 2 Hijrah diperlukan amalan puasa. Jadi pada tahun 2 Hijrah itu Nabi dan para sahabat berpuasa. Di akhir 10 Ramadan Rasulullah beriktikaf di dalam masjid. Tapi apa yang perlu kita perhatikan, iktikaf Nabi 10 hari yang akhir bulan Ramadan yang Nabi lakukan bukanlah iktikaf seperti yang kita buat. Tapi iktikaf yang Nabi buat itu merupakan amalan uzlah, khalwat. Kita tahu semua rumah Nabi di sebelah masjid. Bila 10 yang akhir bulan Ramadan Nabi iktikaf di masjid, caranya macam mana? Nabi buat satu kemah kecil yang dipanggil dalam hadis Muslim khiba. Jadi bila Nabi beriktikaf itu, Nabi masuk dalam khibahnya.
Khibak ini ialah satu kemah kecil yang dibuat daripada kulit binatang, unta ke kambing ke apa. Kecil. Kenapa kecil? Kerana disebut di dalam hadis Muslim cukup hanya untuk Nabi duduk seorang. Cuba tuan-tuan duduk macam mana besarnya. Berarti Nabi ketika i'tikaf itu duduk di dalam khibak ni, kemah kecil dari kulit binatang ni. Nabi tak keluar, dan Nabi tidaklah tidur seperti biasa. Kalau Nabi tidur pun kemungkinan dengan duduk ataupun mengetulkan diri. Tidur mengetul ni memang dilakukan oleh setengah orang sufi, ya. Tidur mengetul ni seperti bayi dalam rahim ibu, ya. Jadi ada kemungkinan macam tu, dan ini memang dilakukan oleh setengah tarekat, ya. Ketika mereka ini bersolok, mereka gunakan kelambu 4 segi yang boleh diduduk seorang, dan kalau tidur pun, ya, mengetul. Sebab itu tuan-tuan, ada seorang ulama, dia ni ulama Wahhabi. Bila ulama Wahhabi, memang dia tak suka ilmu tasawuf. Apatah lagi amalan-amalan dalam tasawuf, apatah lagi bersolok ni, beriktikaf ni. Tapi yang heran tuan-tuan, ulama Wahhabi ni bernama Syekh Salman, saya lupa bin dia. Syekh Salman ni mengarang satu kitab berkenaan khalwat. Al-khalwatu khalan al-khalwatu khalan wa hukman wa khalan. Maknanya kitab itu menjelaskan tentang i'tikaf, tentang khalwat, ya. Al-khalwatu khalan hukman wa halan. Dalam kitab ini tuan-tuan, pengarang ni, orang Wahhabi ni, ulama Wahhabi ni, dia kata janganlah kita sangka, janganlah kita anggap i'tikaf Nabi ni seperti i'tikaf yang selalu diajar dalam kitab fiqh. Duduk dalam masjid, niat sengaja aku i'tikaf di masjid ini sunat kerana Allah. Bukan macam tu. Hendaklah, kata pengarang ni, hendaklah dipahami lebih daripada itu. Kerana apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya, mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Jadi Nabi tak balik, walaupun rumah sebelah, Nabi tak balik ke rumah, ya. Dia duduk dalam tu. Dia keluar bila semayang, bila qada hajat dan sebagainya. Kalau tidak, duduk situlah selama 10 hari 10 malam. Ada pada sinilah tuan-tuan, orang bersolok dalam tarekat Naqsabandi masanya diambil 10 hari 10 malam. Kecuali pada tahun di mana Rasulullah meninggal, pada tahun itu Rasulullah beriktikaf pada akhir bulan Ramadan selama 20 hari 20 malam. Kerana itulah setengah orang bersolok ini diambil masa 20 hari 20 malam atau 30 hari 30 malam, berdasarkan kepada uzlah dan khalwat yang Allah perintah kepada Nabi Musa AS dalam surah Al-A'raf ayat 142. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wa'adna Musa salasina lailatan wa atmamnaha bi asrin fatamma miqatu rabbih arba'ina lailah. Kami janjikan kepada Musa AS bahawa kami Allah akan kurniakan kepadanya kitab Taurat. Kitab Taurat ni tuan-tuan diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa sekali saja, serentak saja. Kalau Quran tu sikit-sikit 23 tahun. Sebab itu orang Kristian kata ini karangan Muhammad. Kalau daripada Allah serentak. Ini Nabi Muhammad karang sikit-sikit, dia hayal sikit-sikit, 23 tahun baru siap ni. Sebenarnya bukan macam tu, ya. Memang kitab Taurat itu diturunkan serentak. Sebab itu Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk berkhalwat selama 30 hari 30 malam
dicampur lagi 10 hari 10 malam, ditambah lagi jadi 40 hari 40 malam. Ini untuk meneguhkan rohani Nabi Musa, supaya dia boleh bila turun surah kitab Taurat, dia boleh hafal. Itu persediaan dia. Jadi ada tujuan-tujuan kenapa Nabi Musa diperintah berkhalwat, beruzlah di Bukit Tur Sinah selama 40 hari 40 malam. Lalu diceritakan oleh Allah tujuan tadi dan faedah ataupun kesan baiknya itu diceritakan oleh Allah pada ayat 143 surah yang sama, surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jaa Musa limiqatina, maka Nabi Musa apabila telah menyempurnakan masa yang telah ditetapkan oleh Tuhannya Allah, selama 40 hari 40 malam ni dah habis. Wa kallamahu rabbuhu, hikmahnya apa? Nabi Musa, Allah bercakap dengan Nabi Musa. Macam mana Allah bercakap dengan Nabi Musa, ini ada dijelaskan dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab tafsir panjang lebar. Wa kallamahu rabbuhu, Tuhannya Allah bercakap dengannya. Qala, maka Nabi Musa pun berkata, berdoa, qala rabbi arini andur ilaik. Nabi Musa berkata, ya Allah, berilah peluang aku untuk melihat engkau, melihat zatmu dengan mata kepala aku ni. Qala, maka Allah berfirman, lan tarani, ya Musa, engkau tak akan dapat melihat aku dengan kedua matamu, walakin dur ilal jabali, akan tapi engkau renungkan Bukit Tur Sinah itu. Fa in istaqarra makanahu fasaufa tarani, sekiranya Bukit Tur Sinah itu tetap wujud seperti yang kau nampak sekarang, nascaya engkau akan nampak aku. Falamma tajalla rabbuhu, ini akhir akhirnya macam mana Allah sebutkan? Allah berfirman, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Maka apabila Tuhannya Allah menzahirkan, apa yang dizahirkan oleh Allah bukan zatnya, yang Allah zahirkan ialah ayat yang menunjukkan wujudnya zat yang wajib wujud, yang tersirat di dalam Bukit Tur Sinah atau semua kejadian. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka, menjadikan Bukit Tur Sinah itu hilang lenyap dalam pandangan Nabi Musa, macam tak ada. Maknanya difanakan oleh Allah. Bila Nabi Musa dengan pandangan hatinya nampak ayat-ayat Allah yang tersirat dalam Bukit Tur Sinah, maka Bukit Tur Sinah itu hilang. Ini kan pengalaman Nabi Ibrahim juga. Wa kharra Musa sa'iqa, Nabi Musa terus jatuh pingsan, maknanya jatuh fana, wujud diri pun rasa tak ada. Ini fana. Ini pun dalil fana. Jadi dengan sendirinya pengalaman Nabi Musa ini dapat memberi panduan kepada kita apakah faedah, apakah hikmah amalan berkhalwat, bermuzah berkhalwat atau amalan bersuluk ini. Diceritakan oleh Allah perjalanan Nabi Musa. Nabi Musa difanakan. Jadi kalau kita beruzlah, berkhalwat ni tuan-tuan, seperti yang diajar dalam setengah tarekat, insya-Allah Allah Ta'ala akan kurniakan seperti yang Nabi Musa, seperti yang Allah kurniakan kepada Nabi Musa, yaitu difanakan oleh Allah, disampaikan ilmu dan kepahaman orang itu ke tingkat hakikat dan ma'rifatullah. Falamma afaqa, maka apabila Nabi Musa sudah pulih, afaqa itu pulih daripada pingsannya, daripada fana'nya. Fana' akan berakhir. Bila berakhir fana'nya, maka Nabi Musa segera berkata, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, tubtu ilaika,
Karena itu ya Allah, aku serah diri aku, zahir dan batin aku menjadi hamba-Mu. Wa ana awwalul mu'minin. Aku rasa ya Allah inilah titik permulaan aku mukmin. Di mana kita jumpa kalimah awwalun. Ayat 100 surah apa tu, Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun. Al-awwalun itu ialah orang-orang yang pernah difanakan oleh Allah, sehingga merasa itulah titik permulaan mukmin sebenar. Nabi Musa gitu rasa, bila difanakan, keluar daripada fana itu, dia rasa itulah titik permulaan Nabi Musa mukmin sebenar-benar zahir dan batin. Jadi maknanya kalau kita bersolok difanakan oleh Allah, barulah permulaan kita mukmin yang sebenar, seperti yang disebut oleh Nabi Musa, wa ana awwalul mu'minin. Lalu Allah gunakan istilah awwalun dalam ayat 1 surah At-Taubah. As-sabiqunal awwalun. As-sabiqun tu orang yang terus berzikir. Al-awwalun orang yang telah dapat natijah zikir dia dalam khalwat seperti Nabi Musa alaihissalam. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim.